Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ketemu lagi kita dalam kelas PDPR. Hari ini kita nak masuk tajuk baru, satu topik baru dan yang terakhir dalam topik pengaratan iaitu mencegah pengaratan dan juga kepentingan mencegah pengaratan. Itu adalah subtopik yang terakhir untuk tajuk pengaratan. Okey. Sekarang hari ini kita punya standard pembelajaran kita ada dua, iaitu yang pertama memerihalkan cara mencegah pengaratan. Okey, macam mana cara nak mencegah pengaratan. Okey, yang kedua kita akan pelajari juga menakut kepentingan mencegah pengaratan. Apakah kepentingan mencegah pengaratan? Penting ke nak mencegah pengaratan ini? Okey, kita akan tengok Okey, yang pertama iaitu cara mencegah pengaratan. Kaedah yang pertama adalah dengan menyapu objek dengan minyak ataupun grease. Minyak ataupun grease. Kita tahu air tidak boleh bercampur dengan minyak. Okey, pasal tu kita salutkan dengan minyak ataupun grease. Okey, minyak dan grease ini disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Contoh dekat sini dia letakkan minyak ataupun grease pada rantai basikal. Kita tahu kalau rantai basikal tu yang dah lama tak isi tak letak minyak, dia akan karat kan. So kita nak kayuh, kita sukar nak mengayuh. So tak ada masalah. So nak melancarkannya kita letakkan sapukan minyak ataupun grease. Selain daripada pada rantai basikal, kita juga boleh letakkan minyak atau grease ni pada mana, tahu tak kat mana lagi selain daripada rantai basikal? Kat mana? Dekat ensel pintu. Tahu ensel pintu? Kalau kita buka pintu, kita bunyi, kita rasa bunyi itu macam mengganggu kita kan? Bunyi, so dia dah kesat. So kita kena letakkan minyak ataupun grease supaya apabila kita buka pintu tu tak ada bunyi, kurang bunyi. So sebab tu dah berkarat. Selain daripada ensel pintu, kita boleh juga letakkan pada pembuka tingkap. Kadang-kadang bila tingkap tu kita nak buka, kita rasa susah, payah kan, penuh dengan karat. So kita nak memudahkan kita nak buka tu, kita letakkan minyak ataupun grease. Okey, tu cara kat mana kita nak letak minyak dan grease Okey, selain pada tu kita boleh sapu minyak tu pada mana? Pada parang, pada kapak yang dah karat. Dah karat kita tak nak, ataupun kita tak nak karat kapak tu, kita supaya nak kapak ataupun parang tu tahan lama, kita sapukan minyak. Okay, kalau parang dan kapak tu dah berkarat, kita terpaksa beli baru, dah rosak, dah tak tajam kan. Okey, itu kaedah yang pertama iaitu menyapu objek dengan minyak ataupun grease. Okey, kaedah yang kedua adalah menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Okey, salut. Yang kedua adalah salut. Salut dengan lapisan bahan tahan karat. Kalau contoh kat sini ditunjukkan penyangkut baju. Bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Kita tahu penyangkut besi tu daripada besi, penyangkut baju daripada besi. So kita tak nak besi tu berkarat, kita salutkan dengan plastik. Selain daripada penyangkut baju, macam klip kertas pun kita salut dengan plastik. Penyepit baju pun ada yang salut dengan plastik. Supaya apa? Supaya plastik tu sebagai pelindung, supaya besi dalam tu tidak terdedah kepada air dan udara. Okey, faham ya? Kita tak nak dia terdedah kepada air dan udara. Kita tahu sebab faktor pengaratan ada dua, iaitu air dan udara. Maka kita salut besi-besi ini. Contohnya kita menyalut dia dengan plastik supaya besi itu tadi tidak terdedah kepada air dan udara. Okey, itu kaedah yang kedua iaitu menyalut dengan bahan tahan karat. Kaedah yang ketiga adalah menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Menyadur. Sadur ni selalu kita buat dekat mana? Dekat kilang Kita tak buat kat rumah Menyadur ni, menyadur dengan satu lapisan tahan karat. Logam tahan karat. Apakah contoh-contoh logam tahan karat? Okay, kita tengok kat sini. Lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disadur pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Contoh ni kat sini, tin.
tin susu tin sardin. Dalamnya atau kat luarnya dia akan sadur dengan satu bahan logam yang tahan karat seperti timah, aluminium. Selain daripada tu ada juga emas, tembaga kita sadurkan pada besi supaya besi itu tidak terdedah kepada air dan udara. Itu adalah kaedah yang ketiga iaitu menyadur, sadur dengan lapisan logam. Menyadur ni akan dilakukan di kilang Okey, kaedah yang keempat iaitu mengecat objek. Ini biasa kita boleh buat dekat rumah. Mengecat objek. Cat disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Selalunya kalau kita nampak gate tu berkarat, kita akan buang karat-karat tu, kita akan buang dah, kita akan pakai kertas pasir ke apa, penyodok ke apa, kita akan sapukan dengan cat. Okey, supaya cat itu sebenarnya melindungi besi itu daripada terdedah kepada udara dan air. Okey, faham Ada 4 kaedah untuk mencegah pengaratan. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Menyapu objek dengan minyak atau grease. Menyapu objek dengan minyak ataupun grease. Kedua, menyalut objek dengan menyalut. Bagus, salut objek dengan logam dengan bahan yang tahan karat seperti plastik. Ketiga adalah menyadur dengan logam tahan karat dan yang keempat adalah mengecat. Okey, sekarang tengok ini adalah apa yang kita dah pelajari tadi, mencegah pengaratan. Yang pertama menyapu minyak atau grease, yang kedua menyalut, yang ketiga menyadur dan yang keempat adalah mengecat. Maka kita ada 4 cara untuk mencegah pengaratan. Okey, bergantung kepada jenis objek tu Kalau kita nak sapu minyak atau grease, selalunya kita akan gunakan pada pada rantai basikal, pada ensel pintu, pembuka tingkap. Okey, kalau menyalut, selalunya menyalut pun akan buat di kilang kita tak buat kat rumah lah akan menyalut dengan bahan yang tahan karat seperti plastik. Objek yang terlibat selalunya adalah seperti penyangkut baju, klip kertas. Okey, menyadur dengan logam tahan karat. Sadur seperti apa? Tin tin makanan. Okey, mengecat menggunakan cat. Selalunya kita akan cat cat pintu pagar, cat besi letak rak untuk letak tempat letak. Okey, itu contoh-contoh mengecat. Okey, sekarang kita nak masuk satu lagi iaitu kepentingan mencegah pengaratan. Apa pentingnya mencegah pengaratan? Okey, lihat pernyataan ini Pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi membawa banyak keburukan. Okey, kalau besi yang dah berkarat sebenarnya dia boleh menyumbang pelbagai keburukan Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi 1. Okey, tengok dia kata apa? Antara perbualan antara ibu dan anak. Tin sardin ini sudah kemik ibu. Kamu pernah jumpa tak tin yang kemik dekat pasar raya? Pernah jumpa tak? Tin susu, tin sardin pernah jumpa tak yang dah kemik? Tak. Tak pernah. Okey. Kita cari tin sardin yang tidak kemik. Mak dia cakap apa? Kita kena cari tin sardin yang tidak kemik. Bahagian pada tin yang kemik itu mungkin berkarat sebab bila dah berkarat, bila dah kemik dia akan macam dia salutan sadur tu dah terbuka So salutan tu dah terbuka, maka bahagian itu telah terdedah kepada air dan udara. Makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Kemungkinan akan dapat sakit perut. Okey, sebenarnya makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. Sebenarnya kepentingan mencegah pengaratan adalah sebenarnya memastikan makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. Bayangkan kalau tin itu tidak disadur, lama-kelamaan makanan itu akan terdedah kepada karat yang dalam tin. So makanan itu akan bila dimakan menyebabkan pengguna akan mengalami keracunan makanan.
Okey, so makanan bila dimasukkan ke dalam tin yang telah disadur, maka makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. So elakkan membeli makanan yang dalam tin, susu ke apa ke, yang dalam tin yang dah kemik. Sebab tin yang telah kemik menyebabkan sadur tu, penyadur tu akan terdedah, dia dah terbuka. Bila terbuka maka dia terdedah kepada air dan udara. So kepentingan yang pertama adalah makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. Itu kepentingan yang pertama, mencegah pengaratan. Yang kedua, lihat yang kedua. Apakah kepentingan yang kedua? Perhatikan situasi dua. Pagar ini berkarat. Adakah kita perlu mengecatnya semula? Tengok pagar dia dah ada warna perang kemerah-merahan. Kita tahu perang kemerah-merahan itu adalah warna karat. Okey, ya, pagar ini akan cantik semula dan tahan lebih lama setelah dicat. Okey, sebenarnya apabila kita dapat mencegah pengaratan, objek itu akan kelihatan cantik dan tahan lebih lama. So pagar ni perlulah dicat semula supaya pagar ni akan kelihatan cantik. Takkan kita nak tukar pagar setiap tahun kan? Pagar ni mahal juga. So kita kena mencegah dengan mengecatlah pagar tu supaya pagar kelihatan cantik dan tahanlah lama. Tu yang kedua. Okey, sekarang yang ketiga. Perhatikan situasi tiga. Pemegang tangga ini sudah rapuh dan tidak selamat untuk digunakan. Pernah tak pergi ke suatu tempat yang di mana penuh dengan karat? Pernah tak pergi? Naik tangga ke ataupun bangunan yang berkarat. Okey, sebenarnya kalau kamu pergi ke kawasan yang berkarat tu sebenarnya berbahaya sebab kawasan tangga, contohlah tangga yang berkarat, dia menyebabkan tangga tu rapuh, tak kuat. Mungkin kalau kita naik kita akan jatuh. Okey, so dia kata pemegang tangga ni sudah rapuh sebab dah warna karat banyak kat sini, karat dah banyak dah. Dan tidak selamat digunakan. Ya, tangga ini juga sudah berkarat. Berhati-hati menaiki tangga ini. Okey, sebenarnya apabila kita mencegah pengaratan supaya dia dapat objek itu dapat selamat digunakan. Kalau dah berkarat, kita rasa tak selamat kan? Kita rasa macam mudah jatuh, mudah tumbang, so kita rasa tak selamat. Maka kita perlu mencegah pengaratan supaya objek yang digunakan selamat. Okey, objek yang digunakan selamat. Kita pun rasa tenteram. Okey, itu adalah situasi yang ketiga. Situasi yang keempat, apakah kepentingan mencegah pengaratan? Perhatikan situasi yang keempat. Okey, abang sedang buat apa? Isteri dia tanya. Kemudian apa suami dia jawab? Abang sedang membelik kapak ini. Kapak ini sudah berkarat. Nampaknya abang perlu membeli kapak baru. Tengok kapak pakcik ni dah berkarat. Tak diletakkan, tak disapu dengan minyak. Bila nak guna semula didapati kapak itu telah berkarat. Okey, sepatutnya kita kena letak minyak kan supaya ia dapat menjimatkan kos. Tak perlu nak kena beli selalu. Okey, so ini adalah 4 kepentingan mencegah pengaratan. Yang ini adalah untuk menjimatkan kos supaya kita tak perlulah beli karat sekali. Bila dah karat kena beli baru. So kita kena keluarkan duit lagi. Okey, sekarang kita simpulkan bahawa kepentingan mencegah pengaratan ada berapa? 4 kan? Yang pertama apa tadi? Makanan. Makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. Yang kedua? Kelihatan cantik. Kelihatan cantik, objek kelihatan cantik dan juga tahan lama. Okey, yang ketiga? Selamat untuk digunakan. Bagus, selamat untuk digunakan. Dan yang keempat? Menjimatkan kos. Menjimatkan kos. Okey, di sini kita ada 4 kepentingan mencegah pengaratan. Sebentar tadi kita dah belajar 4 cara untuk 4 cara untuk mencegah pengaratan kan. Yang pertama tadi kita dah belajar tentang cara-cara nak mencegah pengaratan, mengecat, menyalut, menyadur dan apa satu lagi?
Menyapu minyak atau grease. Menyapu minyak atau grease. So hari ini pula yang untuk di ujung ni kita dah belajar tentang kepentingan mencegah pengaratan. Pun ada 4 kepentingannya. Okay, so saya tak nak masuk lagi tugasan kedua. Saya nak pergi terus kepada tugasan pertama. Tugasan kedua nanti saya terangkan apa nak buat tugasan kedua. Sebab hari ini kamu ada 2 tugasan Sekarang pergi tugasan pertama iaitu buku Mesra Digital. Mesra Digital. Muka surat 57. Ya. Dah. Okey, sekejap saya sediakan ni. Okey, sekejap saya mulakan untuk presenting Okey, sekarang pergi muka surat 57. Okey, pengaratan bahan. Raja di bawah menunjukkan keadaan sebuah jambatan yang berkarat. Soalan A. Apakah ciri-ciri yang menunjukkan jambatan itu berkarat? Macam mana kamu tahu jambatan itu dah berkarat? Terdapat lapisan berwarna perang kemerahan pada permukaan jambatan besi. Okey, kita ambil ayat mudah. Saya tak nak kamu, saya tahu kamu ambil kat mana tu. Paling mudah apa jawapannya, Asfah? Ada warna perang kemerahan. Yeah, ada warna perang Kemerahan pada jambatan tersebut. Okey, dapat? Ada warna perang kemerahan pada jambatan tersebut. Kalau ada warna perang, kita dah tahu itu adalah tanda objek jambatan tu dah berkarat. Sekarang soalan B, B1. Apakah cara yang boleh digunakan untuk mengelakkan jambatan itu daripada berkarat? Jambatan, kita nak elak berkarat, kita nak buat apa? Nak sadur ke, nak salut ke, nak cat ke, nak letak minyak atau grease? Mengecat jambatan. Yeah, mengecat jambatan. Okey, B2. Ramalkan apa yang akan berlaku jika jambatan itu dibiarkan terus berkarat. Apa akan berlaku? Jambatan Yes. Jambatan runtuh. So C. Cadangkan 2 cara untuk mencegah pengaratan. Tadi saya dah bagi 4 kan? Dia nak 2 saja. Kamu bagilah salah satunya. Apa dia? 2 cara untuk mencegah pengaratan. Dia bukan refer pada jambatan tau. Dia kata cara untuk mencegah pengaratan. Ada 4, pilih 2 je. Apa dia yang pertama? Menyadur. Yes, menyadur. Lagi yang kedua? Mengecat. Okey, dapat? Mengecat, lepas tu menyalut dan meletak minyak atau grease. Pilihlah mana-mana Dia nak 2 je. Okey, soalan 2 yang dekat bawah tu. Ada gambar A, kemudian ada gambar B. A, raja di bawah menunjukkan beberapa cara untuk mencegah pengaratan. Nyatakan cara tersebut. Dia ada minyak, dia ada rantai basikal. Itu kaedah apa? Menyapu minyak atau grease. Yes, menyapu minyak atau grease. Okey, yang sebelah tu B tu apa? Mengecat. Bagus. Mengecat. Dapat? Okey, sekarang pergi muka bagus. Muka surat 58. Muka surat 58. Dapat? Okey.
Boleh saya teruskan? Boleh. Teruskan Alright. cikgu. Boleh. Okey, pengaratan bahan. Lengkapkan jadual di bawah dengan cara mencegah pengaratan yang sesuai bagi objek yang berikut. Objek. Okey, dibagi A, rantai basikal. Menyapu atau pelincir. Apa jawapan dia untuk rantai basikal ni? Menyapu apa? Atau minyak. Menyapu grease atau Minyak. Ya, bagus. Ini untuk basikal untuk rantai basikal. B, jeriji pintu besi. Mengecat. Mengecat. Okey, C, barangan Menyadul. perhiasan. Barangan perhiasan. Menyadul. Tidak berkarat. Menyadul. Tidak berkarat. Tidak dengan berkarat. bahan yang tidak berkarat. Apa contoh bahan sadul yang tidak berkarat? Bagi saya satu contoh. Kita nak sadul dengan apa? Tak, kita nak sadul dengan apa? Bahan yang tidak berkarat. Contoh bahan yang tidak berkarat. Kita nak sadul dengan apa? Bagi saya satu contoh. Nak sadul dengan apa? Tadi saya dah bagi contoh dah tadi. Kita nak sadul menggunakan bahan yang tahan karat. Beri satu bahan yang tahan karat. Kerum. Aluminium. Aluminium, bagus. Lagi? Kerum. Krom, yes, krom. Bagus. Kita sadulkan dengan aluminium, sadulkan dengan krom, sadulkan dengan tembaga, sadulkan dengan emas. Itu bahan-bahan yang tahan karat. Okey. C dah. D, klip kertas. Tadi dah bagi tahu. Dia nak menyalut dengan apa? Plastik. Bagus, plastik. Dapat? Dapat. Okey, sekarang nombor 2. Pernyataan berikut menerangkan tentang suatu situasi pagar sekolah X yang diperbuat daripada besi perlu diganti setiap 3 tahun kerana pagar besi akan berkarat dan rosak selepas beberapa lama. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan 3 kepentingan mencegah pengaratan. Tadi cikgu dah bagi 4 kan? Tapi dia nak berapa? 3. Dia nak 3 saja. Senang tak nak buat yang ni? Boleh teruskan tak? Ke cikgu nak kena bagi? Boleh. Nak bagi? Boleh buat sebab tadi cikgu dah bagi 4. Soalan nak 3 saja. Kamu pilihlah. Kelihatan cantik, satu lagi tahan lama, menjimatkan kos, makanan selamat. Okey, pilihlah Okey, kita skip pergi ke nombor 3. Nyatakan kepentingan mencegah pengaratan dalam ruang di bawah. Ni sama jugalah Samalah kamu buat benda yang sama sebenarnya. 3 pun sama je. Nah ini nak 4. Kamu senaraikanlah 4-4 tu. Okey, dia 1 A, B, C, D. Benda yang sama. Boleh? Boleh kita skip? Boleh. Okey, ada. Boleh. Okey, tu adalah soalan kepentingan. Sekarang pergi ke muka surat 59. Soalan muka surat 59 adalah soalan objektif. Ada berapa soalan? Ada 6 soalan. Yang ini kamu buat sendiri, boleh? Senang je Okey, sekarang kita pergi ke muka surat 60. Muka surat terakhir. Okay, muka surat 60 iaitu muka surat terakhir. Boleh saya mula? Boleh. Okey. Raja di bawah menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam suatu penyiasatan. Penyiasatan ini dijalankan selama seminggu. Yang ini adalah penyiasatan yang kita dah bincang pada kelas yang minggu lepas Udara, ada air, paku, kemudian ada minyak, satu lagi tu dia ada minyak dan air dan juga paku. Dia ada 2 tabung uji. Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan satu pemerhatian pada paku P dan Q selepas seminggu. Sebenarnya dia lupa nak labelkan yang mana P, yang mana Q. Kamu labelkan tabung uji yang pertama itu adalah P. Labelkan. Yang pertama tu kamu labelkan sebagai P.
Yang kedua, tabung uji yang kedua tu kamu labelkan sebagai Q. Dah labelkan? Dah. Okey. Berdasarkan, paku besi P. Keadaan paku besi selepas seminggu. Berkarat atau tidak berkarat? Ada air tak kat situ? Ada. Okey, ada. Ada. Ada udara tak kat situ? Ada. Ada. So, paku P berkarat atau tidak? Berkarat. Ya, jawapan dia berkarat. Q. Saya nak tanya, ada air tak Q tu? Ada. Ada udara tak? Ada. Tak ada. So saya nak tanya, Q tu berkarat atau tidak berkarat? Tidak Tidak berkarat. berkarat. Ya, tidak berkarat. Okey, dapat dah? Okey. Soalan B. Berikan satu inference berdasarkan jawapan kamu di A. Apakah inference-nya? Kenapa P tu berkarat manakala Q tidak berkarat? Kenapa? Paku P Paku P berkarat kerana ada udara dan air. ada pandai kerana ada udara dan air manakala paku Q Tiada tidak berkarat kerana Tiada udara. pandai tiada udara. Okey, ini jawapan dia. Panjanglah sikit jawapan dia ya. Paku P berkarat kerana ada udara dan air, manakala paku Q tidak berkarat kerana tiada udara. Dia ada air tapi dia tak ada udara. So, tak berkarat sebab faktor pengaratan dia mesti ada dua-dua. Mesti ada air dan udara. Okey, soalan C. Mengapa kita perlu mencegah pengaratan? Ini ada kepentingan lah. Kenapa kita perlu mencegah pengaratan? Supaya objek tahan lebih lama selamat digunakan. Tahan lama ataupun selamat digunakan ataupun supaya objek kelihatan cantik pun boleh. Okey. Itu soalan C. Soalan D, soalan yang terakhir. Kehadiran air dan Apakah udara. kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini? Apa kesimpulan daripada penyiasatan ini? Kehadiran air dan udara menyebabkan paku besi berkarat. Pengaratan boleh berlaku jika ada air dan udara. Air dan udara. Okey, jawapan Asfar tadi pun boleh juga. Apa Asfar tadi Asfar? Kehadiran air dan udara menyebabkan paku besi berkarat. Pun boleh juga Okey. So, tugasan satu kamu, tengok tugasan satu, muka surat, yang tadi tu muka surat 57, kemudian 58, 59 dan muka surat 60. 4 muka surat saja untuk tugasan satu. Okey, dah sedia untuk tugasan yang kedua? Dah. Okey, sekejap saya tunjukkan tugasan yang kedua. Okay. Ya. Dia. Yang mana? Yang mana? Tugasan satu ya? Tugasan satu bermula daripada muka surat 57, 58, 59 dan 60. 59
dan 60. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang tugasan kedua. Okey, apakah tugasan kedua? Sekejap ya, dia lambat pula. Okey. Okey, sekarang tugasan kedua adalah projek pencegahan pengeratan. Ini yang akan kamu buat dalam masa seminggu. Minggu depan cuti Minggu depan cuti sekolah selama seminggu. So masa itu kamu boleh jalankan satu projek sains iaitu projek mencegah pengeratan. Macam mana nak buat? Okey, kamu tengok langkah-langkah dia. Okey, yang pertama. Pertama sekali kamu kena kenal pasti lokasi objek yang berkarat. Okey, kenal pasti dulu objek yang berkarat yang ada dekat rumah kamu. Sama ada pagar kamu ke, basikal kamu ke, rak besi kat rumah ke, ataupun tingkap, pemuka tingkap ke. Okey, kenal pasti dulu lokasi objek yang berkarat yang ada dekat rumah. Kemudian yang kedua, rakamkan video objek yang berkarat sebelum, ni sebelum kerja-kerja pencegahan dimulakan. Ambil gambar ataupun rakamkan video sebelum kamu mulakan projek tersebut. Sebab kita nak tengok sebelum dan selepas. Ambil gambar dulu, ambil video dulu, rakam dulu sebelum kerja-kerja pencegahan dimulakan. Kemudian yang ketiga, lakukan kerja-kerja pencegahan pengeratan yang bersesuaian. Kalau basikal, rantai basikal tu kamu takkanlah kita nak cat rantai basikal kan. Kita mestilah letak minyak, okey? Ataupun kalau pintu pagar takkanlah kamu nak sadur pula kan, tak boleh kita nak sadur kan, kita kena cat. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Okey. Langkah yang keempat, selepas selesai saja, rakam semula video objek yang telah dibaiki, yang telah dibaik pulih tu. Rakam semula selepas objek itu telah mengalami proses pemulihan. Okey? Lepas tu pula rakamkan perbentangan kamu dan hantar pada guru. Kamu dalam rakaman kamu kena ceritakan apa kaedah yang kamu gunakan. Okey, ceritakan apa kaedah yang kamu gunakan dan kenapa kepentingan pencegahan pengeratan perlu dilakukan pada objek yang kamu pilih. Nanti saya akan sertakan beberapa contoh rakaman projek yang telah dihasilkan. Okey, kamu boleh tengok kat situ contoh-contohnya. Nak ambil tidur macam tu pun tak boleh, nak buat sendiri pun boleh. Cikgu.